أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bersama-sama meneruskan bicara kita yang baru nak bermula sebenarnya, iaitu berkenaan dengan hayatus sahabah ya. Dan insya-Allah pada pagi ini kita cuba meninjau serba sedikit berkenaan dengan sahabiyatul jalil, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi banyak sebenarnya cebisan bicara pasal Khadijah ini kita temui, tapi tak tersusun. Jadi saya pun cuba menyusunnya, dan seperti biasa apabila usaha kita nak menyusun menjadi satu, kita kata apa, biografi itu memang sukar. Yang baru meninggal pun kita susun biografinya memang sukar, apatah lagi yang pada zaman tersebut tidak ada penulisan tentang beliau. Jadi sekadar yang saya mampu, itulah yang semuanya memahami para sahabat jalil ini ya, sudah tentu membawa kita memahami terbiah Rasulullah SAW ya. Kita tahu tentang Khadijah ini begitu hebat, bagaimana beliau adalah orang yang mula-mula sekali bagi semangat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Bila Nabi buat balik cerita pelik, dia orang yang mula-mula sambut, dan dia orang yang mula-mula menunjukkan komitmen untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentu kedudukan seorang isteri yang begitu mantap imannya, sokongannya akan menguatkan lagi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat pada tahun ke-10 kenabian itu, Nabi SAW mengumumkan sebagai Amul Huzni. Ya, Nabi tak pernah bersedih. Ya, Nabi tak pernah bersedih pasal dakwah ni tadi. Tetapi sedih, maksud saya sedih dalam menggerakkan dakwah itu. Maknanya cubaan-cubaan itu. Tapi kalau sedih kerana kemanusiaan dia, memang ada. Dia memang ada itu. Contohnya ketika mana kematian Ibrahim, yang seorang anak lelaki yang diharapkan hidup lama, dan dikatakan Ibrahim ini umurnya menjangkau 2 tahun. Jadi harapnya yang ni hidup lama lah, sebab 2 anak lelaki sebelumnya mati awal sangat, 2-3 bulan dah itu. Abul Qasim sekadar memberikan nama kepada ayahnya saja, memberikan kunyah kepada ayahnya saja, Al-Qasim ya. Jadi Abul Qasim, tinggallah gelaran Nabi Muhammad SAW itu adalah Abul Qasim. Jadi ketika mana kematian Ibrahim masih di atas ribaan dia, air mata dia jatuh, meleleh. Itu memang sahih dalam kitab-kitab Syama'il ada disebut, jatuh meleleh air mata itu. Dan ketika melewati kawasan rahang ni, Nabi sambut air mata dia tu, tak bagi menitis terus. Maknanya Nabi menahan kesedihan beliau ya. Jadi kesedihan itu lain, tapi Amul Huzni yang Nabi SAW lontarkan ini ialah kesukaran, sedihnya tadi itu kesukaran nak menggerakkan dakwah selepas kematian Khadijah dan juga kematian Abu Talib kan. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa besarnya kesan Khadijah itu dalam diri Nabi SAW. Baik, kita mulakan dengan satu persoalan. Mengapa Khadijah menjadi isteri pertama Nabi Muhammad SAW? Ini untuk kita melihat dari sudut kajian kan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, seorang lelaki yang tampan, yang ganteng masa itu kan, tampan, ganteng, apa lagi, anak kemuliaan pula, yang dilihat sebagai bakal pemimpin Quraisy pada masa hadapan ya. Nabi Muhammad SAW ini kalau dia terus dengan kebudayaan biasa Quraisy pada masa itu, memang dia akan jadi pemimpin besar Quraisy sebenarnya. Sudah ditunjuk-tunjuk ke arah itu. Tetapi bukan itu yang Nabi mahu ya. Nabi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul
akhir zaman, khatimul anbiya wal mursalin. Jadi kenapa Khadijah yang Allah Ta'ala hantar untuk menemani Nabi Muhammad SAW, itu bukan satu kebetulan. Sebenarnya. Bukan satu kebetulan. Mesti ada keistimewaannya. Jawapannya tidak lain kerana dia adalah perempuan pilihan Allah. Allah telah memilihnya atas pengetahuan yang dia maha tahu dan maha bijaksana untuk memilih insan yang dapat mendampingi Nabi pada masa-masa penting sepanjang perjalanan hidup Nabi menyebar dan menegakkan Islam. Dia adalah perempuan jujur, teguh, lurus dan berkepribadian mulia. Dia Khadijah At-Tahirah. At-Tahirah. Tuan-tuan, kalau dalam kampung tu semuanya adalah orang yang contohnya di Mesir dulu ada satu kampung namanya Janzur, Janzur, ya, ke arah Iskandaria begitu. Saya pun tak sampai lagi ke kampung itu. Ganzur, orang Mesir dia jim tu jadi Ganzuri. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat, Perdana Menteri Mesir sebelum Presiden Morsi jadi presiden tu, Perdana Menteri sementara ketika mana Hosni Mubarak terpaksa letak jawatan, dia naik jadi Perdana Menteri sementara, Dr. Kamal Ganzuri. Masa saya belajar tahun 94-99 dulu, Kamal Ganzuri ini memang Perdana Menteri, tuan-tuan. Kelulusan dia adalah PhD dalam agriculture, dalam pertanian. Dr. Kamal Ganzuri ini, ya, seorang yang baguslah, ya, bagus. Dalam kampung Janzur itu, tuan-tuan, sebenarnya hampir semua hafizul Quran. Dan sebenarnya bukan pemimpin Mesir yang presiden betul lah, kan? Tapi kalau pemimpin Mesir yang pemimpin, maknanya menteri, Perdana Menteri, bukan Morsi yang pertama jadi hafizul Quran sebenarnya. Dr. Kamal Ganzuri itu sendiri pun saya tak pastilah sebab tak pernah ditonjolkan dirinya terbegitu. Saya tak pasti, tapi kalau masuk hafizul Quran, bayangkan, sebab dia dah membudayakan Quran dari awal. Jadi barulah dia masuk channel ke kejuruteraan, ke apa, ke pertanian, termasuk seperti Dr. Kamal Ganzuri tadi. Jadi sebab itulah kalau masuk dalam kampung tu, orang tak panggil dah Al-Hafiz, Al-Hafiz, tak panggil dah. Betul tak? Sebab memang gitu, semua tu kampung tu memang hafizul Quran. Di kampung kita ni, dalam 10 orang boleh jadi sekarang ni, kan, insya-Allah, ataupun 100 lah. Dalam 100 orang, ada seorang yang hafizul Quran. Sebab itulah kita pun, Al-Hafiz ni, Al-Hafiz ni. Nampak? Perbandingan itu, saya nak bawa kepada kita berfikir tentang Khadijah. Bila Khadijah dalam era jahiliyah, jahiliyah Mekah, tiba-tiba dia digelar At-Tahirah. Nampak? Mesti ada something pada Khadijah ini yang istimewa. Mesti ada sesuatu yang istimewa. Sebab dia digelar perempuan suci. Tuan-tuan berasa tak macam tu? Kan? Kenapa dia digelar perempuan suci? Kenapa tak ada orang lain yang digelar perempuan suci? Begitu jugalah Muhammad Al-Amin. Tuan-tuan, Muhammad Al-Amin. Mana ada orang sebelum Nabi Muhammad SAW itu, pertama yang bernama Muhammad? Tak pernah. Kan? Dan yang keduanya, Al-Amin tu pula. Kenapa digelar Al-Amin? Sekarang ni ramai lah. Kat sini pun ada Amin kot. Ada. Memang nama dia, Muhammad Amin. Betul tak? Itu dia. Jadi pada masa tu, Al-Amin sebab pelik. Orang ni, seorang ni pelik. Dia punya kejujuran, dia tu absolute, tuan-tuan. Istimewa sangat, kan? Maka dia digelar Al-Amin. Dan orang kedua yang digelar Al-Amin dalam masyarakat Quraisy ada. Ada. Abul As bin Rabi' nama dia. Dan dia inilah suami kepada Zainab binti Muhammad Al-Amin, tuan-tuan. Sehingga kan ada satu syair, ya, semasa hari perkahwinan Zainab dengan Abul As ini, antara lain maksud dia, saya tak ingat dia punya matan syair tu, ya, memuji-muji lah. Biasalah bila dah kahwin ni, puji-puji, berqasidah. Antara qasidah dia kata, sudah sesuailah Al-Amin bermenantukan Al-Amin. Sebab dua manusia ni pelik, dia punya amanah dia tadi, jujur dia tadi tu, ya. Namun Abul As bin Rabi' ni dia liku-liku nak memeluk Islam tu panjang, tuan-tuan. Sampai sempat dia ditawan oleh pak mentua dia sendiri, kan, dalam perang Badar. Ya, dia ditawan oleh pak mentuanya sendiri. Dia Abul As bin Rabi' ni seorang lelaki yang cukup baik, tapi itulah hidayah ni, ya, Tuhan nak ajar kat kita dalam peristiwa Abul As dengan Nabi Muhammad SAW ni, nak ajarnya bahawa hidayah ni bukan percuma, bukan boleh dicampak mentang-mentanglah pak mentua dia ulama, dia pun ulama juga. Tak, itu dalam konteks sekarang lah maksudnya, kan. Tidak, semua tu kena cari sendiri. Pak mentua dia
aulia, wali-wali Allah dia pun wali juga. Tidak gitu, tuan-tuan. Tidak begitu. Ya. Jadi itu moral of the story-nya. Sekarang ini kita melihat Khadijah At-Tahirah yang bermaksud perempuan yang suci, Ummul Mukminin, ibu dan perempuan pertama kaum mukmin. Semoga Allah meridai dia. Dia umpama cahaya matahari yang menyinari Bukit Badar. Dia adalah isteri Nabi yang paling istimewa di antara isteri lainnya, yang semuanya dipilih melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam suratul Ahzab ayat 32 yang bermaksud, wahai isteri Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, kalian tidaklah seperti perempuan lain. Ya, jadi dalam kalangan isteri-isteri Nabi itu, ya, dalam kalangan isteri, dia sudah berbeza daripada perempuan-perempuan lain. Sebab itulah diwajibkan ke atas isteri-isteri Nabi tadi mengenakan purdah, wajib, tuan-tuan. Ya, jadi dikenakan purdah. Pada masa itu, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, semua isteri Nabi yang 9 orang yang semasa Nabi masih hidup itu, ya, masa Nabi wafat, 9 orang isterinya masih hidup. Jadi kesemua 9 isteri ini masih hidup pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi adalah seorang perempuan itu tiba-tiba memakai purdah juga. Maka Sayyidina Umar suruh dia buka purdah dia. Sebab pada masa itu yang memakai purdah ini adalah isteri Nabi. Dan tak mungkin isteri Nabi ini tadi berjalan-jalan di pasar dan sebagainya kerana menjaga kemuliaan sebagai ibu orang-orang mukmin. Dan setiap isteri Nabi itu tidak lain adalah guru kepada umat Islam pada masa itu. Khasnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang banyak menyampaikan ilmu. Aisyah selepas kewafatan Nabi dianggap sebagai guru besar, sebenarnya tuan-tuan, guru besar. Dan apa istimewa Aisyah? Kerana dia dianggap guru besar ni, sebab adanya Urwah bin Zubair, tuan-tuan. Jadi Urwah ni anak saudara Aisyah yang ibunya adalah Asma binti Abu Bakar, ya. Jadi ketika mana Rasulullah SAW wafat, umur Urwah tu baru 6-7 tahun. Sebab itulah Urwah ni dia bukan sahabat. Dia tak jadi sahabat. Dia belum akil balik pada masa Urwah ni masa Nabi SAW wafat. Jadi oleh itu dia tak jadi sahabat, dia jadi tabi'in. Dan melalui Urwah lah banyak ilmu Aisyah yang kita perolehi, termasuk ilmu Al-Quran. Nanti tiba pada Aisyah, kita memang tak boleh lari daripada Urwah. Bahkan salah satu daripada kunyah Aisyah adalah Ummu Urwah. Dan juga digelar sebagai Ummu Abdillah. Ada juga. Sebab Abdullah Az-Zubair pun banyak hidup di rumah Rasulullah SAW. Ya? Baik. Nabi menyatakan bahawa isteri baginda yang paling dekat dan paling banyak berperanan adalah Khadijah. Selepas Khadijah adalah Aisyah. Namun kekasih atau pendamping utama beliau ataupun baginda tetap Khadijah. Allah tidak memberikan pengganti untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Dia percaya kepadaku semasa orang lain mengingkariku. Dia membenarkan aku semasa orang lain mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya kepadaku semasa orang lain menghalangku. Dan Allah mengurniakan keturunan melalui rahimnya semasa aku tidak dapat daripada isteri-isteriku yang lain. Jadi tuan-tuan, ini hadis sahih berkenaan dengan Khadijah, ulasan daripada Nabi SAW sendiri. Ya. Rasulullah SAW menyatakan keistimewaan Khadijah melebihi daripada semua isteri baginda yang lain. Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 33, ia bermaksud sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan, ya, dosa daripada kalian wahai ahlul bait serta membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ini yang kita selalu baca dalam dalam rawi ke dalam Maulid Rasul tu, ayat inilah, ya, ayat berkenaan dengan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan sebuah keluarga mulia yang menjadi sandaran hati kepada Nabi terakhir, iaitu isteri yang menjadi ratu perempuan penghuni syurga, pelita hati yang memantulkan darah suci yang elok terserlah. Dialah ratu perempuan semesta, iaitu bapa kepada 2 pemuda ahli syurga, ibu bapa kepada 2 pemuda ahli syurga, itu Hasan dan Husain. Mutiara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga turut digelar sebagai At-Tahirah. Ummu Kulsum Al-Fakhirah, iaitu perempuan periang. Ada gelaran sebenarnya, ya. Ummu Kulsum
al-fakhirah, iaitu yang periang. Biasalah anak kan. Ruqayyah as-sabirah al-muhajirah, iaitu perempuan penyabar yang menyertai hijrah. Dia kalau ikutkan, kalau tuan-tuan nak tahulah, ambil nama anak ni, kalau kita perhati betul-betul, Nabi SAW, dia menamakan anak-anak perempuan ini dengan nama-nama yang pelbagai juga macam kita, tapi menggambarkan kelembutan sebenarnya. Ya. Melambarkan kelembutan. Sebab itulah nama-nama perempuan sahabiah ini, nama bunga, macam Ummu Kulsum. Kulsum sebenarnya, bukan Kalsum. Yang orang Melayu dia Umi Kalsum. Sebenarnya Ummu, dia tak boleh sebut Umi sebenarnya. Dia kena sebut Ummu. Bila kalimah itu disebut secara mufrad, tu dia kena jadi Ummu. Letaklah Ummu Kulsum contohnya. Ya. Kulsum ini bunga kenanga. Tuan-tuan. Itu maksud Kulsum. Ya. Lagi, banyak jenis bunga. Banyak jenis bunga. Kita boleh letak. Itu nama-nama anak lah. Nama-nama anak. Minta maaf lah, bahasa Arab. Kalau orang Arab saya tak pernah jumpa nama dia Kristina, tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa. Orang Melayu je. Kalau Kristina tu tak tanya, tahu dah Melayu dah ni. Mesti Melayu kan. Sebab apa? Sebab nama tu berat sebenarnya. Apa maksud Kristina? Maksud Kristina? Macam mana ni? Letak je ke? Tak tahu makna. Nak makna baik, bagus. Tapi dia berat. Dia berat. Sebab tu Arab dia punya budaya dia, saya duk faham. Ya, kita memahami budaya, dia suka letak nama-nama bunga kepada anak-anak perempuan ni supaya tidak berat. Kristina maknanya keadilan kami, ataupun keadilanku. Boleh letak, tak ada masalah kan. Tapi kalau nak tahu di sudut, sebab Nabi pun Arab, jadi dia budaya dia, maka dia letak nama bunga. Sebab tu bila anak perempuan adik saya, satu-satunya anak saudara saya yang perempuan. Saya anak perempuan 5, tapi adik-beradik saya laki. Adalah seorang anak perempuan, bolehlah seorang saudara. Saya suruh dia letak Sofia, asalnya benda tu daripada dia sendirilah. Sofia, mana? Tak apalah, dah moden nak jadi Sofia, letak. Okey. Nak letak apa, takkan seketul je Sofia. Saya kata letak Nisrin. Apa maksud Nisrin? Nisrin bunga apa ya? Nisrin ni. Macam bunga jugalah ya, bunga nak sebut tu susah juga kadang-kadang sebab tak sama bunga di tanah Arab dengan bunga sini kan. Nisrin maknanya bunga macam bunga melur gitu jugalah ya. Yasamin. Salah satu nama lain bagi bunga melur Yasamin, ataupun kita nak panggil Yasmin tak apalah. Sebenarnya Yasamin ya kan. Itulah letak macam tu. Bagi lelaki letak nama yang hebat-hebat, yang kuat-kuat. Abdul Qahar tu dia. Kan? Abdul Qahar. Semalam saya mengadili satu pertandingan debat lah. Bukan debat, pidato. Naik semangatlah kita kan. Naik semangat kita. Sebab kita ahli pidato zaman sekolah tu. Jadi tiba-tiba jadi hakim. Minta diberi ulasan. Salah satu ulasan saya kata mohon maaf. Saya tidak bermaksud nak menghina dan apa. Tapi saya minta ubah. Lelaki ni mesti bersemangat, bersuara tegas. Kena ada kejantanan gitu. Ya. Jadi sebab saya tengok masing-masing macam lemah gemalai begitu. Tak boleh. Lelaki ni mesti. Kenapa sutera diharamkan kepada lelaki? Sebab apa? Kena tahu tu. Kenapa sutera tu diharamkan kepada lelaki? Ada maksud dia. Ya? Sebab sutera tu lembut. Lembut sungguh. Sesuai dengan perempuan. Jadi kalau lelaki, tuan-tuan, dia pakai sutera, dia dah jadi kontra sebenarnya. Dia dah jadi kontra. Ya? Sebab tubuh sasa tegap, tiba-tiba bajunya gemalai gitu. Kan? Lemah gemalai. Ini yang kadang-kadang kita jadi pelik tu. Tubuh sasa berkemain keluar gym. Ya dah? Pakai kasut pink, tuan-tuan. Aduh, kata kontradik. Ya, selain daripada sutera itu barang mahal yang tak layak lelaki pakai, perhiasan dan sebagainya itu, itulah antara hikmahnya. Kenapa? Kalau nak tahu, bukan sutera itu kerana daripada ulat. Kalau sutera daripada ulat najis, kononnya, yang perempuan tak pakai najis ke dia pakai sutera tu? Kan? Perempuan tak ada masalah. Itu kita kena faham hakikat-hakikat itu, antara maksud kenapa sutera itu diharamkan bagi lelaki. Ya? Jadi tolonglah, lepas ni kalau nak bubuh nama anak lelaki, bagi yang hebat-hebat sikit tuan-tuan. Abdul Latif tak apa. Sebab Latif ni maknanya apa dia? Lemah lembut, bukan lembut, tidak. Lemah lembut maknanya memberi kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jadi letak nama Abdul Latif, Abdul Qahar, Abdul Jabbar. Itu semua tu kuat-kuat.
Orang yang boleh memberikan kasih sayang kepada manusia ini orang yang kuat. Maknanya itu maksud Abdul Latif tu tadi. Ya. Okey, jadi itulah nama anak-anak Nabi: Zainab, Ummu Kulsum, ya, Ruqayyah, dan mereka ini digelar dengan As-Sabirah. Sebab apa? Sebab Ruqayyah ini dengan Ummu Kulsum, tahu kisah dia? Kisah Ummu Kulsum dengan Ruqayyah, apabila Zainab dikahwini oleh Abul As bin Rabi' yang juga merupakan salah seorang daripada kaum Bani Hashim ini, apabila membesar Ummu Kulsum dengan Ruqayyah, ya, siapa ni, Abu Lahab. Abu Lahab cuk dah. Muhammad, kita tak usah berbesan. Jangan berbesan dengan orang lain. Kita dua je. Oh, bukan main sayang dekat Nabi, cuk terus nak berbesan dengan Nabi SAW. Lalu dikahwinkanlah Ruqayyah dengan Utbah bin Abu Lahab. Ini satu lagi seni bahasa Arab, tuan-tuan. Jika abangnya Utbah, adiknya Utaibah. Dia gitu. Ya. Kalau abangnya tu Abdullah, adiknya Ubaidillah. Itu dia. Sebab maksud apa? Dia panggil tasghir. Tasghir ni dia sebenarnya tasghir ni kita boleh guna dalam bahasa Arab ni tadi untuk merealisasikan ya bunayya dalam Quran tu tadi tu. Ya bunayya tu. Contohnya Maryam. Maryam kan. Maryam dijadikan Murayyim, dikata. Ini bahasa Arab, tuan-tuan. Murayyim. Maknanya, wahai anak kecil kesayanganku yang bernama Maryam. Panjang dia punya terjemahan dia sebenarnya. Maksud dia di situ. Panggil Murayyim je. Tapi orang Arab, dia tinggal benda tu, sayang ya. Dia tinggal. Daripada Maryam ditukar jadi Marim. Dia panggil Marim ke anak dia tu. Walhanya Murayyim sepatutnya. Jadi Zainab, Zanubah, dia kata. Zanubah. Maknanya wahai Zainab kecilku. Ini seni-seni bahasa Arab ni. Tapi orang Arab sudah tinggal sebenarnya. Ya. Jadi tuan-tuan, berkahwinlah Utbah dengan Ruqayyah dan Utaibah dengan Ummu Kulsum, tuan-tuan. Ya. Berkahwin. Bukan main bahagia ni. Muhammad besan, Muhammad anak saudara dan merangkap besan lagi. Ini budaya Arab ni kan tuan-tuan. Nak saya kukuh dia punya kekabilahan dia tadi tu. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka sebelum berdakwah tadi itu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi berdakwah kepada orang-orang terdekat dia, iaitu saudara-saudara dia Bani Hashim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun ayat tu, Nabi mesti berdakwah kepada sanak saudara dia. Sebelum turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, 3 tahun Nabi berdakwah dalam kalangan sahabat-sahabat baik dia je. Abu Talib pernah tengok Nabi bersolat dengan Ali bin Abi Talib, ya, dengan Ali. Ali berjemaah dengan Nabi SAW. Datang pemuka-pemuka Quraisy mengunjungi ketua mereka Abu Talib ni tadi, tanya, sedang buat apa tu? Mereka sedang bersolat, kata Abu Talib. Biarlah mereka, tak apa. Sebab Nabi tak kacau berhala-berhala pada masa itu. 3 tahun pertama Nabi hanya berdakwah dalam kalangan sahabat-sahabat terdekat, Abu Bakar dan sebagainya saja. Okey. Abu Talib kata tak kisah. Abu Lahab nampak, tak kisah, jalanlah. Masa Nabi mula-mula menyampaikan dakwah kepada anak beranak dia di rumah Abu Talib, setelah turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Abu Lahab kata, Muhammad, aku bagi amaran satu benda je. Yang kamu sampai ni okey, tak ada masalah. Tapi kalau kamu cuba nak menghina agama Abdul Muttalib, kata dia, agama datuk nenek kita, jaga. Aku dulu orang yang mula-mula akan menyekat kamu. Jadi Nabi SAW selepas daripada itu telah mengadakan pertemuan dan disebutkan juga adakan jamuan di kaki Bukit Safa, ya, di kaki Bukit Safa menghadap ke Bukit Marwah. Itu nak supaya bagi gambaran, tuan-tuan. Kenapa Bukit Safa tu? Bukit Safa tu macam speech corner kepada orang-orang Arab pada masa tu. Dia tempat tinggi kan. Sebenarnya Bukit Safa tu kalau ikutkan arwah Pak Long Mak Isa, siapa yang pergi ke Madinah, ke Mekah ni, dia akan kenal lah dululah, dah meninggal dalam 3 tahun lepas. Pak Long ni dia pergi ke Mekah tu tahun 40-an lagi. Dia kata tahun 40-an tu Bukit Safa tu masih tinggi lagi. Masih ada orang tinggal lagi, masih ada rumah-rumah lagi kat atas Bukit Safa tu.
masa tu. Ya. Nak ceritanya tingginya bukit itu, dan di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan mengadakan jamuan dan mengumumkan dakwahnya. Abu Lahab pada masa itu juga terus panjat Bukit Sofa pergi tampar Nabi SAW depan masyarakat umum pada masa itu. Dan pada masa itu jugalah turunnya Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, tuan-tuan. Okey. Tak habis cerita kat situ, balik ke rumah, dia paksa Utbah dengan Utaibah ceraikan Ruqayyah dengan Ummu Kulsum ini dengan zalimnya, tuan-tuan. Dan halau terus. Walhal siapa dia tu, dua beradik tu. Dua beradik tu bukan sekadar menantu, dia juga cucu saudara kepada Abu Lahab sendiri. Halau terus, hari itu juga halau terus balik rumah. Itu satu penghinaan. Sebab itulah dalam Islam, dia ajar tadi tuan-tuan, contohnya penceraian. Lepas bercerai, boleh bercerai halal. Ya, bercerai ni, abghadul halal, at-talaq. Ya, perkara halal yang paling dibenci Allah, talak. Tapi halal. Mana siapa nak bercerai, boleh bercerai. Bercerailah. Tetapi hantar perempuan itu dengan baik seperti mana kamu ambil dia dari rumah ibu bapanya. Sebab apa ditekankan dalam Islam macam tu? Sebab salah satu daripada kaedah penceraian budaya manusia tu, dia halau bini dia macam itulah. Dan ini bukan masalah halau bini, halau menantu. Hina terus, tuan-tuan. Kecil hati Nabi pada masa tu. Ya? Memang nampak Nabi menangis ketika mana melihat dua puterinya itu kembali ke rumah dalam keadaan zalim, tuan-tuan. Dalam keadaan dizalimi. Itulah Abu Lahab dengan dua menantunya ini yang asalnya amat-amat disayangi. Dan Utbah, apa kisahnya Utbah? Utbah ni tadi, dia pergi ludah atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ludahnya itu tak sampai. Itu sepupu merangkap bapa mentua. Pergi ludah atas muka mentua. Tapi Jibril AS menahan air liurnya itu daripada sampai ke muka Nabi SAW. Dan selepas itu dia telah pergi ke Syam untuk berdagang seperti mana orang-orang Arab yang lain. Dia keluar je Mekah, tiba-tiba diserang perasaan takut. Perasaan takut sehinggalah di tengah padang pasir, dia terpaksa tidur dalam lingkungan sahabat-sahabat dia, ya, supaya dia ni tidak dimakan binatang buas. Sedangkan itu bukan benda biasa, benda baru bagi dia. Dah biasa dia mengembara pada pasir tadi. Tapi tuan-tuan, Utbah bin Abu Lahab ini matinya dalam keadaan cukup aib, sehingga kan dalam keadaan dilingkungi, dijaga, ya, oleh sahabat-sahabatnya pun dia dibaham singa padang pasir, dan sahabat-sahabatnya tak boleh nak menolong. Siapa berani nak tolong baham singa? Berani? Nak jadi hero, tahan sabar. Mereka lihat je Abu Lahab mati. Ini Utbah bin Abu Lahab mati begitu di tengah padang pasir. Itulah kisah mereka yang menghina Nabi Muhammad SAW pada masa Nabi masih hidup dan juga selepas Nabi wafat. Tuan-tuan tengok tak video yang kereta terbakar baru itu dilanggar oleh apa, trailer kan? Itu rupa-rupanya penulis Sweden, pelukis Sweden yang telah melukis karikatur Nabi Muhammad SAW akhirnya mati dalam keadaan aksiden, terbakar, dan raungan dia tadi itu kedengaran lama, tuan-tuan. Dia tidak mati dengan mudah maksudnya. Atas dunia pun dah dibakar. Jadi tuan-tuan, itulah orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, jangan main. Ya, jangan main-main. Masa Nabi masih hidup, memang seperti mana Utbah contohnya, dan selepas Nabi wafat, itulah baru ni yang video. Masa ada seorang datuk ni, dia hantar video tu kat saya. Saya ingatkan video apa. Saya lama lah, 2-3 hari kemudian baru saya tengok video tu. Kata Allah, kata datuk ni memang hebatlah dalam bab explore benda-benda ni. Ya. Kalau saya sebut nama tu, tuan-tuan mesti kenal. Ya. Saya terutama budi dengan datuk ni. Sebab dia adalah orang yang memberikan program beasiswa ataupun pinjaman siswa, dan saya salah seorang terlibat dalam peristiwa itu masa belajar di Mesir dulu. Sebab tu balik-balik jumpa dia, terus saya kata tak boleh. Saya mesti hormat Datuk kerana Datuk telah berjasa pada saya masa belajar dulu. Saya tak kenal pun, tahu nama dia, tapi tak kenal. Tiba-tiba Allah Ta'ala temukan dengan orang baik ni. Betul. Jadi bukanlah saya yang berkawan dengan Datuk, tidak. Kan? Kebetulannya dia tu orang baik. Ya? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, mengapa Khadijah? Pelbagai peristiwa yang terjadi sepanjang hidupnya mengungkap sejumlah kesaksian dan indikasi ilahi ataupun irhas terhadapnya.
Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, dia menerima irhas. Dan irhas Nabi SAW ini berlaku sepanjang hayat dia. 40 tahun tu ada irhas. Mana Allah dah jaga siap-siap dah dia. Contoh irhas apa dia? Contohnya bila dia ketika mana remaja datang ke Mekah, dia mengembala kambing, dia kena luar Mekah. Dia tak boleh dalam Mekah. Sebab apa tak boleh? Sebab tanah haram. Tanah haram satu. Sebab dalam Mekah mana ada tumbuhan. Tak ada tumbuhan dalam Mekah ni. Luar Mekah tu barulah ada rumput-rumput. Di situlah dia mengembala kambing. Tuan-tuan, ya, kalau nak kira tanah haram sekarang ni, Ka'kiyah tu, Ka'kiyah, tempat pasar kambing tu dalam tanah haram tu, tuan-tuan. Duduk sebatu dah bau dah tarik kambing tu. Kan bau busuknya tu. Tapi kita nak beli kambing, nak buat dam apa, kat situlah dalam tanah haram tu. Okey, jadi Nabi SAW pun tahulah berkenaan dengan apa itu pesta Mekah. Karnival Mekah heboh pun boleh jadilah. Jadi Nabi nak pergi, lalu dia pakat dengan sahabat-sahabat dia, tolong jaga kambing, pergilah Muhammad, ya pergi. Elok je Nabi masuk ke dalam tanah haram Mekah dan mula kedengaran bunyi-bunyi bising, muzik tu tadi, lali dah. Dia lali, akhir dia tertidur di tepi jalan tu, dan dia sedar hanya ketika matahari sudah berdiri, dah pesta pun dah habis dah. Dia sedar, tak apa, dia balik. Kawan-kawan dia kata rugi. Tak apalah, tarupan pula, tuan-tuan. Ya, tarupan. Ini ada dalam hadis sahih juga berkenaan dengan cerita Nabi tentang diri dia. Ya. Nabi keluar, tahun depan, seperti biasa, ulang-alik keluar dari Mekah untuk memelihara kambing. Tiba-tiba tahun depan tu, time yang dah ditentukan, sahabat-sahabat dia kata, pergilah. Kami dah biasa. Kan? Kami dah biasa, kamu yang tak biasa, pergi. Lagu tu juga terjadi. Lali tidur sampai matahari berdiri. Nabi kata apa? Lalu aku tidak berani mencuba untuk kali ketiga. Ini pun satu petua yang Nabi ajar kat kita. Petua ni petua ilhami sebenarnya, tuan-tuan, ya. Kalau kita buat 2 kali perkara tu gagal, jangan cuba untuk kali ketiga, tuan-tuan. Bahkan Nabi pernah sebut la yuldir al-mar'u minasyajari marratain. Nabi sebut tu, kisah hadis tu, saya ingat saya pernah cerita kot kat sini. Hadis la yuldir al-mar'u tu, al-mu'minu. Asalnya orang Arab dah biasa menggunakan istilah la yuldir al-mar'u. Tapi Nabi guna la yuldir al-mu'minu. Sebab apa? Sebab ada satu sahabat ni, dia bercerita tentang pengembara. Seorang pengembara ni dia singgah di suatu pokok untuk berteduh. Pokok tu ada lubang. Dia perseluk tangan dia dalam lubang tu. Tiba-tiba telah disengat oleh inilah yang berbisa tadi. Bila dah sembuh elok, hari lain pula dia singgah pula, dia seluk pula tangan dia dalam lubang tu. Jadi semua sahabat ketawa di hadapan Nabi pada masa itu. Ini kisah hadis tersebut. Semua sahabat ketawa. Bila ketawa dengar tu, Nabi pun ketawa juga. Ya? Sebab lucu sangat cerita tu. Dah sekali, kena pula kali kedua. Itu yang Nabi sebut, la yuldir al-mu'minu minasyajari marratain. Asalnya kisah pengembara, yang mana pengembara tu tadi pula telah menjadi satu bidalan dalam masyarakat Arab. La yuldir al-mar'u. Mar'u, manusia. Mana manusia ni kalau dia fikiran dia molek, dia tak akan dibiarkan diri dia 2 kali dalam satu isu, satu kes tu tadi. Okey. Jadi tuan-tuan, ini semua namanya irhas. Ditambah pula ucapan wahyu melalui lisan Nabi yang berkata benar, dipercayai dan tidak ternoda nafsu. Dia adalah sahabat pertama mendahului segenap sahabat lainnya. Mengenai hal sahabat, Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah memilih sahabat-sahabatku untukku. Jadi sebab itu kita tidak boleh sama sekali menghina sahabat. Sahabat-sahabat ni, tuan-tuan, kalau ikutkan Abu Sufyan lah kan, nak ketawa, nak tergelak je kita dengar kisah Abu Sufyan semasa jahiliah. Dan kisah tu pula diceritakan sendiri oleh empunya badan. Abu Sufyan sendiri menceritakan kebodohan dia pada zaman jahiliah. Jadi kita nak tergelak, nak ketawa pun tak apalah, sekadar gelak tertawa. Tapi dalam hati sikit pun jangan letak, sahabat ni pun bodoh macam kita juga. Jangan. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang telah terpilih oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh perempuan berzina, perempuan Ghamidiyah.
Ya, Al-Ghamidiyah. Makna daripada perkampungan Ghamid. Ya. Perempuan Ghamidiyah ni bila dia berzina, dia pergi report dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi mengaku. Saya nak tanya tuan-tuan. Perempuan ini kafirkah muslimah? Nak tanya. Yang berzina ni, kafir ke muslimah? Ya? Muslimah kan? Kalau dia dah muslimah dan dia dah pernah jumpa Nabi, dia sahabat ke tidak? Sahabat ke tidak? Sahabatlah kan? Sahabatlah. Kalau tidak, dia berzina, mengandung, dia lari je. Kalau dia tu kafir. Tapi kerana dia muslimah lah, dia pergi jumpa Nabi dan dia report pada Nabi. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar cerita ni, janganlah pula kita kata sahabat pun ada berzina. Jangan. Salah. Kalau tak berlaku isu tu dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi pada masa itu, maka macam mana kita nak tengok contoh bagaimana hukuman ke atas penzina? Betul tak? Gitu. Jadi biar faham mana masanya kita mencerita tentang keburukan tadi itu dan kenapa kita menceritakan keburukan itu dan apa jadi pada hamba Allah yang telah melakukan keburukan itu. Perempuan itu masuk syurga tanpa hisap dah tuan-tuan. Sebab dia dah dihukum di atas dunia. Ingat kan? Ketika darahnya terpercik kepada Umar dan Umar tiba-tiba terlepas cakap. Terlepas cakap dia kata, darah kotor. Nabi kata jangan. Memanglah darah tu najis kan? Darah tu hukum. Jangan. Sebab dia telah melalui hukuman tu tadi dan dia dikebumikan sebagai seorang yang mukminah salihah, tuan-tuan. Bukan senang orang nak mengaku kesalahan besarnya itu, dosa besarnya itu. Jadi benda-benda macam ni lah kan. Sebab saya pernah ditanya benda-benda ni, bukan pernah, banyak kali berkenaan dengan perempuan Al-Ghamidiyah ni. Perempuan Al-Ghamidiyah ni tuan-tuan, dia pergi mengaku depan Nabi dia berzina. Lepas tu Nabi cuba juga siasat, maknanya siasat, dan dia berkata dia mengandung. Okey, dan dia datang menyerah diri untuk terima hukuman. Tak mungkin dia seorang musyrikah kafirah jika dia nak menerima hukuman di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata baliklah dulu, ya, sampai bersalin barulah mari untuk mendapat hukuman. Balik orang kampung duk kata perempuan zina, perempuan jahat lah apa. Dia tak tahan, dia pergi serah diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hukuman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ketua kaum pada masa itu, ya, untuk melindungi. Ini hak-hak pesalah ni tadi ni, ya, hak-hak pesalah untuk melindungi dia supaya dia tidak dihina oleh orang kampung pada masa itu. Dan datanglah ketua kampung itu dan dia mengaku akan melindungi perempuan ini. Lalu pada masa itu tidak ada lagi kedengaran orang menghina perempuan ini yang sedang menerima hukuman. Bersalinlah dia, pergi terus menyerah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerah diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, balik dulu, susukan anak itu sehingga sempurna susuan. Selepas sempurna susuan, mari menyerah diri, baru dihukum. Dan dalam melalui proses hukuman itu pula, apabila ada terlepas cakap, Nabi suruh tarik balik bahawa perempuan ini adalah perempuan yang baik sebenarnya setelah dia mengaku bersalah dan menerima hukuman. Sampai tahap tu, tuan-tuan. Sampai tahap tu, kan? Ini yang kita kena lihat dalam keadaan sahabat. Ini mudah sangat nak menghina sahabat lah apa dan sebagainya. Ibnu Zulkhuwaisirah pun sahabat. Tahu Ibnu Zulkhuwaisirah? Ibnu Zulkhuwaisirah ni adalah munafik yang menjadi kepala lah selepas kematian Abdullah bin Ubay. Mati Abdullah bin Ubay, naik tokoh baru, Ibnu Zulkhuwaisirah. Ibnu Zulkhuwaisirah ni lagi dahsyat daripada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dia tak pernah kontradik dengan Nabi depan-depan. Dia main kot belakang je, tuan-tuan. Kan? Ibnu Zulkhuwaisirah tiba-tiba suatu hari dia Nabi sedang bagi zakat. Tengah ramai ni datang bagi zakat ni. Punya detail Nabi bagi zakat, tiba-tiba dia bangun selamba. Ya Rasulullah, i'dil, kata dia. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, berlaku adil lah. Dia belah. Sehingga Nabi tak pernah menjerit. Hari itu Nabi bangun dengan suara lantang tanya, siapa lebih adil pada aku? Nabi tanya. Dan Nabi terpaksa kontradik pada hari itu. Jika tidak, maka Nabi seperti menerima orang kata ke dia tak adil. Di mana Ibnu Zulkhuwaisirah lepas tu? Belah, tak tinggallah. Kan balik. Dia jenis campakkan persoalan saja. Dia tak nak pun penjelasan. Dan Umar kata, mari kat aku, Ibnu Zulkhuwaisirah ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Jangan wahai Umar. Kalau aku benarkan kamu bunuh dia,
maka orang akan kata aku bunuh sahabat sendiri. Susah nak berhadapan dengan munafik ni. Sama dengan Abdullah bin Ubay dulu. Yang bila turun surah Al-Munafikun, anak Abdullah bin Ubay, Abdullah Junior, tuan-tuan. Abdullah bin Abdullah. Dia kata, ya Rasulullah, surah ni tak lain tak bukan kata kat ayah aku dah. Bagilah aku memancung ayahku. Supaya tak ada orang boleh tuntut bela. Ya? Makna sebab akulah pewaris dia. Apa kata Nabi? Sama seperti mana yang Nabi akan kata kepada Umar Ibn Khattab, kemudiannya kepada Ibnu Zulkhuwaisrah. Tak boleh, wahai Abdullah. Jika aku benarkan kamu membunuh dia, maka orang akan kata, aku membunuh sahabatku sendiri. Sebab dia duduk dalam kalangan sahabat. Itulah masalahnya, tuan-tuan. Ya? Dan Ibnu Zulkhuwaisrah jugalah yang menggerakkan Khawarij. Khawarij akhirnya mengakibatkan kematian siapa dia? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang digelar Zunnuraini. Zunnuraini. Ya, yang memiliki dua cahaya mata. Sebab apa? Sebab kahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW. Mula-mula Ruqayyah dan kemudian selepas kematian Ruqayyah, dia kahwin pula dengan Ummu Kulsum. Sampailah Ummu Kulsum meninggal. Ya? Baik. Jadi kita nak tahu jugalah Khadijah ini dari sudut keturunan dia. Dari sudut keturunan dia, ya, Khadijah ni. Dia mendampingi Rasulullah SAW dan turut merasakan penderitaan akibat pemulauan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Walaupun Khadijah tidak termasuk dalam senarai yang dipulau oleh kaum Quraisy. Ini ada soalan tanya. Yang dipulau ketika Nabi berdakwah tahun ke-6 kerasulan itu, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib dan juga orang Islam. Dia ada sebut orang Islam. Tapi dia tak pulau Bani Makhzum, iaitu Bani Khadijah. Dia tak sebut. Bahkan Khadijah pun dia ketepikan daripada nama yang dipulau tu tadi. Tengok jahat tak jahatnya pada masa itu Quraisy. Khadijah tu isteri Nabi, dia duk sokong Nabi. Tapi dia keluarkan daripada pemulauan. Sebab apa? Terlalu tinggi respek kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ni. Takkanlah Khadijah nak tinggal Nabi pula kan? Walaupun Khadijah tidak termasuk dalam senarai yang dipulau oleh kaum Quraisy, kerana dia bukan daripada keluarga Bani Hashim, Khadijah tetap memilih bagi mendampingi Nabi Muhammad SAW menanggung rasa lapar dan penderitaan dan akibat penentangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy demi menyokong suaminya Al-Amin yang terpercaya itu. Khadijah memperlihatkan rasa cinta dan kesetiaan yang tulus kepada Rasul serta keimanan yang teguh terhadap risalahnya. Ya. Baik. Dia dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Ini yang masyhur. Maknanya tua pada Nabi 15 tahun. Walaupun ada pendapat mengatakan umurnya hanya beberapa tahun tua daripada Nabi SAW sahaja, seperti mana Abdullah bin Abbas dia kata Khadijah ni 3 tahun ya tua daripada Nabi. Dan ada juga yang mengatakan bahawa umur Khadijah dan Nabi sebaya sebenarnya. Walaupun Khadijah sudah beranak 4 semasa kahwin dengan Nabi SAW. Tapi yang masyhur 15 tahun sebelum tahun gajah. Bapanya adalah Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, saudara Abdul Manaf. Dia bertemu di Abdul Manaf. Abdul Manaf dengan Abdul Uzza ni dia bertemu di Abdul Manaf sampailah kepada Qusay bin Kilab, kemudian sampai kepada Fihrin, iaitu Quraisy. Jadi disitulah pertemuan keturunan Nabi dengan Khadijah. Ibunya pula adalah Fatimah binti Zaidah. Ibu Fatimah iaitu nenek Khadijah bernama Halah binti Abdul Manaf. Ya, Halah binti Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf adalah datuk ketiga kepada Nabi SAW. Al-Jaddu Thalith. Maknanya level, apa kalau kita dalam bahasa Melayu? Datuk Abdul Muttalib, kemudian atas Abdul Muttalib, Hashim, lepas Hashim tu Abdul Manaf. Maknanya datuk moyang lagi. Poyang. Tok Yang. Tok Yang. Betul, Tok Yang kan. Itu dia. Datuk ketiga. Perempuan mulia ini berkahwin dengan Rasulullah SAW ketika usianya mencapai 40 tahun, sedangkan Nabi berusia 25 tahun. Dia tertarik kepada Nabi apabila mengetahui kejujuran dan keluhuran budinya dan apabila dikhabarkan oleh pembantunya Maisarah. Maisarah ini suatu gelaran kepada seorang lelaki yang menjadi hamba ataupun pembantu Khadijah
sejak sekian lama. Oleh itu Maisarah ni boleh diletakkan kepada nama perempuan ataupun lelaki, tak ada masalah. Ya. Apa maksud Maisarah? Orang yang selalu mempermudahkan. Ambil daripada perkataan yusra. Itu dia. Ya. Inna ma'al usri yusra. Kan? Jadi daripada kalimah yusra itulah lahirnya gelaran Maisarah. Dan di sini Maisarah tu lelaki, bukan perempuan. Tapi kalau tuan-tuan nak letak nama Maisarah pada perempuan, tak ada masalah. Ya? Sebab dia gelaran, dia bukan nama. Cuma jangan letak nama Fatimah. Ya? Sebab Fatimah ni nama perempuan. Tuan-tuan. Khuzaimah? Khuzaimah nama apa? Lelaki perempuan? Lelaki. Khuzaimah lelaki. Tapi kat Malaysia ni Khuzaimah jadi perempuan kan. Itu terbalik sikit lah. Baik. Sebelum itu, ramai bangsawan Quraisy berusaha menarik perhatian Khadijah. Namun rupa-rupanya, Khadijah menolak pinangan mereka dengan hormat. Rupanya Allah menghendaki sesuatu yang terbaik untuknya, iaitu pernikahan penuh barakah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah hidup dalam pelukan kedamaian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menurunkan wahyu, dan apabila bermula masa kenabian Muhammad, Khadijah turut memikul beban penderitaan dalam menempuh dakwahnya. Okey, kita tangguh setakat itu dulu sebab tak langgar SOP, lagipun dah syuruk. Jadi kita akan sambung pasal bicara Khadijah ini dalam pertemuan kita yang lain insya-Allah ya. Jadi untuk kita tahu detik-detik, sebenarnya banyak kajian pasal Khadijah, bukan cuma tak sampai kepada kita saja ya. Banyak kajiannya. Jadi kalau saya surf dalam library internet pun rupanya memang dah banyak kajian pasal dia, dan ini yang saya baca ni pun sebenarnya terjemahan daripada tulisan Dr. Muhammad Abduh Yamani khusus berkenaan dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ada satu tesis PhD oleh seorang yang saya cari, tuan-tuan, yang saya cari masa saya berada di Madinah, saya cari dia. Rupa-rupanya dia ni guru Quran di halaqah Quran di Masjid Nabawi itu, dia guru Quran. Orang yang cukup sempoi keadaannya, selamba je. Dan dia belajar di Universiti Madinah, sampai PhD, dan tesis PhD dia ialah sumbangan Ummahatul Mukminin kepada dakwah. Detail tuan-tuan. Detail ya. Saya baca kat tengah nak ambil cabutannya, tak boleh sebab kena start daripada awal tuan-tuan. Detail tesis dia tadi tu. Dan selepas dia dapat PhD tu, ketika dia mengajar di Masjid Nabawi, lepas pada itu dia berhenti dan dia berdakwah secara bebas. Jadi saya tanya sendiri dengan penyelia halaqatul Quraniyah tu, kenal ada orang yang nama sekian-sekian? Oh kenal, dia kata. Selepas dia habis PhD itu dia mengembara, dia berdakwah. Jadi nampak berdasarkan peribadinya pun seorang yang hebat sebenarnya kan. Dia memang hidupnya atas dasar dakwah semata-mata. Dan saya nak ambil tu bukan apa, nak jumpa orangnya, dan kalau boleh nak autograf lah sikit kan. Autograf tu maksudnya ijazah lah ya. Ijazahkan kepada saya ilmu yang tuan dah kaji, dah gali sebegitu detail. Dia bagi contoh dalam akidah. Dalam akidah apa sumbangan Khadijah, dia susul galurkan betul-betul. Very ilmiah lah, maknanya cukup-cukup ilmiah dalam hal penyusunan tadi. Ialah TC PhD kan, mana tak ilmiahnya, bukan sekadar cerita kan. Jadi itulah insya-Allah kita tingkatkan kasih sayang kepada Ummahatul Mukminin, kemudian ashabi ini, supaya kita lebih menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kata-kata, bahkan penuh dengan pengetahuan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga salatul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.